Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid. Selamat sejahtera. Baik, apa khabar pada hari ini? Jadi, Cikgu Aisyah akan menyambung PDPR kita pada hari ini dengan unit 11 yang bertajuk Hormat Menghormati Budaya Kita. Baik, hari ini kita akan buat buku aktiviti ya bagi murid-murid tahun 3. Baik, kita lihat dahulu kemahiran yang pertama, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Baik, dalam kemahiran mendengar dan bertutur, kita ada aktiviti yang pertama, iaitu memberikan respon terhadap ayat suruhan dan ayat permintaan. Baik, dalam cerita ini yang bertajuk Budi Bahasa, Cikgu Aisyah akan bacakan di sini. Ini adalah tentang dialog antara 3 orang, iaitu yang terdiri daripada Makcik Lalita. Okey, sebentar ya. Okey, kita ada di sini Makcik Lalita. Okey, sekejap ya. Mana pen Cikgu Aisyah ni ya? Okey, kita ada Makcik Lalita dan juga Imran dan Li Qiang. Baik, kita bacakan. Semasa Imran dan Li Qiang hendak keluar bermain, mereka ternampak Makcik Lalita ingin memasukkan barang ke dalam kereta. Baik. Kemudian mereka pun berkata kepada Makcik Lalita ya, "Makcik, bolehkah kami bantu?" Baik, di sini kita tengok, kita dah belajar pada hari Rabu yang lalu tentang ayat suruhan dan ayat permintaan. Okey. Jadi ini ialah antara perkataan yang boleh dibuat untuk meminta sesuatu ya. Jadi kita bahagikan kepada 2, iaitu ayat permintaan dan juga ayat suruhan. Baik, dalam ayat permintaan ni biasanya kita cakap macam ni lah. Bolehkah, lagi perkataan yang baik-baik. Okey, contohnya bolehkah. Okey, kemudian makcik pun cakap juga yang baik-baik ya. Dia cakap tolong. Okey, tolong. Baik. Kemudian makcik ada bagi arahan. Bagi arahan contohnya ada yang kan ya, kan. Masukkan. Apa lagi yang kan? Dekat sini kita nampak letakkan. Okey, ini semua ialah arahan ya. Okey, ini ialah permintaan. Minta. Minta ialah perkataan untuk kita membuat sesuatu permintaan. Jadi minta di sini ya. Kita boleh juga buat satu peta iting, peta bulatan. Contohnya Cikgu Aisyah tunjukkan di sini ya. Cikgu Aisyah padamkan sekejap. Okey, contohnya kan, kalau kita buat satu peta bulatan, kita mungkin boleh masukkan contoh-contoh ayat permintaan ya. Contoh ya, Cikgu Aisyah tunjukkan di sini. Peta bulatan kita ada satu bulat di tengah dan satu bulatan besar lagi di belakang. Tak berapa cantik Cikgu Aisyah lukis. Okey, kamu mungkin boleh tulis di sini ayat permintaan. Okey. Contoh boleh minta ataupun tolong. Okey. Ini ialah sekadar sedikit nota lah untuk kamu. Okey, tak perlu pun salin. Okey. Kemudian kamu pun jawablah. Bila seseorang meminta sesuatu perkara dengan ayat-ayat yang baik, kita pun mesti jawab dengan ayat yang baik. Contohnya, makcik pun dah jawab, "Ya, Imran dan Li Qiang, tolong makcik masukkan barang ini ke dalam kereta."
Jadi bila kita nak buat sesuatu tu, biasa kita cakap apa? Boleh tak kita cakap tak nak? Ataupun tidak? Okay. Biasa kalau kita bagi ayat yang baik, kita akan cakap baiklah makcik. Jadi kemudian dekat sini kita nampak dia ada soalan kan. Jadi kita mesti tahu dia mesti nak membina satu soalan. Jadi kita tengok dulu dekat sini dia cakap apa. Okey, berdasarkan daripada jawapan ni baru kita bina soalan. Jadi dekat sini dia cakap kamu letakkan di tempat duduk di bahagian belakang. Jadi mestilah dia ada tanya soalan kan? Apa kamu rasa? Okey, Cikgu Aisyah rasa di sini Cikgu Aisyah bantu kamu ya untuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga ni kamu buat sendiri. Jadi kamu boleh tambah di sini di mana perlu di mana kami apa? Hendak letakkan kotak ini. Sebab dia ada tanda soalan. Jadi dia mesti jawapannya ada di sini. Jadi bila kamu nak bertanyakan sesuatu soalan, kamu nak membina sesuatu soalan, kamu lihat dulu dia punya jawapan, barulah kamu boleh membina soalan. Jadi buatkan sehingga habis. Nombor 2 dan nombor 3. Baik, seterusnya. Aktiviti yang kedua iaitu kemahiran membaca. Baik, di sini terdapat satu maklumat ya, maklumat tentang cara-cara untuk membina papan cerita. Baik, Cikgu Aisyah bacakan di sini. Alia, Li Qiang dan Hema Lini sedang berbincang tentang tugasan membina papan cerita yang diberikan oleh Cikgu Suhaila. Baik, manual membina papan cerita. Baik, dekat dalam manual ni dia telah bahagikan kepada 4 ya di sini. Jadi tugas kamu, kalau kamu tengok, kamu lihat di sini, kita akan pindahkan maklumat daripada pengumuman di sini kepada satu peta. Okey, ini kita panggil sebagai peta pemikiran, iaitu peta pokok peta pokok. Okey, peta pokok. Peta pokok kat mana Cikgu Aisyah tulis ya? Okey, peta pokok. Jadi bila kita buat peta begini, kita akan lebih nampak apa yang kita nak buat. Jadi kamu pindahkan maklumat di sini kepada satu peta pokok. Jadi kumpulan apa? Jadi saya beri contoh di sini untuk kumpulan 4 orang satu kumpulan. Okey, tulis cantik-cantik. Ini sebab saya guna pen komputer, jadi dia punya fokus agak lari ya. Baik, jadi kamu masukkan sahaja isi-isi penting ini ke dalam peta di sini untuk ruangan tema, persembahan dan isi. Baik, seterusnya kita pergi ke kemahiran ketiga, iaitu kemahiran menulis. Baik, kita akan menulis kerangka dan kemudian kita akan membina satu karangan lah di sini. Baik, seperti yang kita telah belajar pada hari yang Rabu yang lalu, kita buat kerangka karangan ya, kerangka karangan berdasarkan gambar yang diberi. Baik, dia di sini dia berikan pendahuluan. Pendahuluannya adalah 31 di sini ya, dia cakap pada 31 Ogos setiap tahun negara kita akan menyambut Hari Kebangsaan. Seluruh rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum akan meraikannya. Baik, cuba tengok cara dia buat karangan ya. Ingat, pada perenggan pertama P ni mesti rapat ke tepi ya. Untuk perkataan yang pertama mesti rapat ke tepi.
Tapi bila dia masuk kepada perenggan kedua, kamu kena jarakkan sikit. Okey, jadi pendahuluan telah diberi, jadi kamu tinggal salin sahaja. Isi pertama ialah di sini. Sambutan Hari Kebangsaan ini bertujuan apa? Kamu salin saja yang ini. Saya beri contoh, bertujuan untuk mengingati tarikh kemerdekaan dan pejuang kemerdekaan yang terdiri daripada pelbagai kaum. Okey. Baik, seterusnya isi yang kedua. Jadi dekat sini dia berikan gambar. Jadi kamu tulis saja. Jadi apa yang kamu nampak daripada isi kedua? Selalu kita lihat di TV, apa yang kamu nampak di sini. Okey, kamu tuliskan. Apa dia? Dan kemudian aktiviti yang ketiga, isi ketiga, kamu tuliskan. Okey, kamu tuliskan di sini. Baik, dan akhir sekali penutupnya, kamu tuliskan. Sambutan kemerdekaan dapat menanam perasaan. Okey, saya tuliskan di sini ya. Sambutan Hari Kebangsaan ini bertujuan. Okey, bertujuan. Kamu salinkan di sini, bertujuan untuk mengingati tarikh kemerdekaan dan jasa, jangan jasa pejuang kemerdekaan yang terdiri daripada pelbagai kaum. Okey. Kemudian kamu buat isi kedua. Antara, kamu tulis di sini, Cikgu Aisyah tambah sini, antara aktiviti yang dijalankan adalah, ni apa? Ni apa? Okey. Kemudian ialah perbarisan. Okey, perbarisan apa? Perbarisan lintas hormat. Daripada siapa? Tuliskan. Okey. Kemudian kamu tuliskan di sini isi ketiga. Selain itu, aktiviti yang dijalankan adalah apa? Pameran kereta berhias. Okey, kamu cari kereta berhias apa? Lepas tu akhir sekali dah habis, barulah kamu tuliskan penutup. Kamu tuliskan perasaan kamu. Okey, saya berasa amat bertuah meraikan Hari Kebangsaan negara kita kerana ianya dapat menanam perasaan cinta akan negara dan mengukuhkan perpaduan. Okey, tuliskan di dalam buku aktiviti ya. Baik, kita terus sahaja yang keempat, iaitu aktiviti tata bahasa. Jadi minggu lepas, pada Rabu lalu kita nyanyi kat dalam buku teks lagu Nenek-Nenek Si Bongkok Tiga kan. Pada hari ni kita nyanyi pula lagu Tepuk Amai-Amai. Baik, kita bukan sekadar nak nyanyi, tapi kita juga nak cari maksud bagi perkataan yang bercetak tebal ya. Contohnya jaga tutur bicara, tanpa kira bangsa, bertegur dan menyapa, dan juga teguh bermuafakat. Jadi Cikgu Aisyah nak kamu tuliskan maksudnya di dalam tempat kosong. Kamu boleh nyanyi lagu Tepuk Amai-Amai
Contohnya tepuk amai-amai, belalang kupu-kupu. Tepuk adik pandai, emak upah susu. Okey, jadi kita aplikasikan dengan lagu lirik yang diberi kat sini. Hormati ibu bapa, abang serta kakak. Jaga tutur bicara, sopan sentiasa. Hormati rakan kita, tanpa kira bangsa. Saling tolak ansur, hubungan bertambah erat. Okey, jadi kamu nyanyikan sehingga habis. Kemudian tuliskan maksudnya di sini. Contohnya jaga tutur bicara, sopan sentiasa. Maksudnya apa? Apabila kita tutur tu apa? Tutur tu bercakap kan? Apabila kita bercakap, kita hendaklah apa? Menjaga percakapan kita. Okey? Jadi kamu buat yang lain-lain sehingga habis. Bagi muka surat 80 tak silap Cikgu Aisyah ni. Baik, kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti yang kelima. Dia minta kita meletakkan kata dasar berdasarkan teks. Baik, berdasarkan gambar lah juga. Okey, kamu tengok gambar ni, kemudian kamu tuliskan kata dasar. Apa maksud kata dasar? Kata dasar ni bermaksud perkataan yang tiada imbuhan ya. Contohnya undang. Okey, undang. Okey, dia punya imbuhan ialah meng. Okey, di sini meng. Jadi dibuang meng ni tinggal undang. Okey, jadi dia minta kamu tuliskan di sini. Baik, yang kedua ni apa? Yang ketiga apa? Empat apa? Lima apa? Enam apa? Cari di sini perkataan yang berimbuhan, kemudian tuliskan kata dasarnya bagi ke-enam ini ya. Contohnya di sini Cikgu Aisyah nampak menghidangkan. Lagi apa kamu nampak? Menjamu. Lagi apa? Membantu. Okey, semua yang ada imbuhan. Membawa. Okey, jadi pilihkan yang mana bertepatan dengan gambar. Kemudian kamu tuliskan kata dasarnya. Contoh, mempersilakan. Okey, apa kata dasarnya? Jangan pula kamu pergi buat panjang-panjang. Okey, kamu pergi tulis mempersilakan, kamu tulis mempersilakan. Jangan ya, buat kata dasar dia. Pilih apa kata dasar dia. Baik, seterusnya aktiviti yang keenam ialah untuk kamu dikendaki untuk membina ayat menggunakan kata dasar. Jadi untuk ni kamu boleh tambahkan imbuhan. Takkanlah nak cakap atur kan yang ni. Jadi bila tambahkan imbuhan, dia jadi beratur. Baik, buatkan formula yang sama. Bagaimana Cikgu Aisyah ajar kamu selalu bagaimana membina ayat. Biasakan diri untuk menjawab siapa. Okey, buat apa? Sorry ya, pembaris Cikgu Aisyah tak ada pembaris. Di mana atau penerangan. Jadi Cikgu Aisyah bimbing kamu untuk yang pertama. Jadi kamu nampak orang dalam gambar ni ramai sangat kan. Jadi kita nak panggil apa? Takkanlah nak panggil Ali dan Abu. Jadi bila ramai kita pun cakap murid. Sebab semua pakai baju sekolah kan. Murid-murid dia buat apa?
dia atur. Atur kita tambah kepada imbuhan jadi beratur. Beratur dengan apa? Saya ingat ke badan dia? Kita ni. Beratur dengan tegak. Nak bagi ayat kita panjang, kita pun tulislah dekat mana. Okey, di mana. Jadi ayat kita pun jadi panjang dan betul. Okey. Jadi kamu mungkin boleh cakap di tapak perhimpunan. Jadi habislah satu ayat. Bolehlah kamu tuliskan di nombor 1. Okey, murid-murid beratur dengan tegak di tapak perhimpunan. Okey. Jadi yang seterusnya ikut saja gambar dan juga perkataan yang diberi di sini. Kemudian bina lagi 4 ayat. Okey, 4 gambar, 4 ayat. Okey, seterusnya ialah mengenal pasti 6 ayat yang mengandungi kata berimbuhan awalan. Awalan ni dia dekat depan. Contohnya, menonton. Me tu dekat depan. Imbuhan dia me. Okey, jadi dia jadi menonton. Okey. Dah habis kamu buat ni, cari 10 perkataan yang berimbuhan daripada cerita ni. Cerita, pen saya pun dah ke sini. Okey, cari 6 imbuhan daripada cerita ni. Kamu mesti bina 6 ayat berdasarkan kata imbuhan awalan. Okey, jadi kamu pilihlah 6 daripada 10 kata berimbuhan awalan ni. Kamu tuliskan ayat dia. Buat macam Cikgu Aisyah ajarkan tadi. Bina ayat, biasakan membina ayat menggunakan jadual. Okey, memang hari ni kerja kita bina ayat saja. Bila kita rajin bina ayat, nanti lama-lama kita akan pandai buat karangan. Baik, seterusnya ialah aktiviti yang terakhir, iaitu mengenal pasti dan membina ayat berdasarkan kata imbuhan awalan. Jadi dekat sini dia bagi kata dasar ya, kata dasar dengar, diri, senyum, ajar, lupa dan juga sama-sama. Jadi kita kena letak imbuhan awalan. Imbuhan awalan ya. Imbuhan awalan. Imbuhan awalan ni maksudnya imbuhan tu mesti duduk dekat depan perkataan. Contohnya diri jadi berdiri. Okey. Jadi dia punya perkataan imbuhannya ialah ber. Jadi kamu berilah satu nama. Dekat sini nama dia yang ada ialah Li Qiang, Hemalini dan Kiran. Lepas tu Nenek Imran. Jadi kamu kena, tak bolehlah nak tulis nama ikut suka hati. Kamu tulis sini Nenek Imran. Kemudian Hemalini perempuan. Jadi ini ialah Hemalini. Okey. Baik, kemudian Kiran, mungkin yang agak gelap sedikit, tuliskan Kiran. Okey. Baik, yang garuk kepala ni mungkin dia baru nak belajar, mestilah ini ialah Li Qiang. Dan akhir sekali mestilah Imran. Okey. Jadi kamu tuliskan. Hemalini buat apa? Kiran buat apa? Jadi dekat sini Kiran dia berdirilah. Jadi kamu pun tulis Kiran sedang berdiri. Sambil buat apa? Memerhatikan siapa? Memerhatikan kawan-kawannya.
menganyam ketupat. Tak cukup pula tak cukup. Cikgu Aisyah tulis kat atas. Okey. Jadi buat sendiri 2, 3, 4, 5. Sebabnya ada 5 perkataan, jadi bolehlah buat 5 ayat. Baik. Sekian dahulu daripada Cikgu Aisyah. Semoga semua murid dapat melakukan tugasan pada hari ini dengan baik. Kemudian apabila telah siap, kamu bolehlah hantarkan kepada Cikgu Aisyah melalui Telegram untuk Cikgu Aisyah simak semula hasil tugasan kamu. Baik, selamat belajar murid-murid. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.